Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita sambung semula kitab Asas Aqidah Islam. Masuk kita pada bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-32. Tajuknya iaitu neraka dan syurga. Sebelum kita sambung tajuk itu, yang mana ada beberapa pecahan tajuk balasan ketaatan dan keingkaran, kita buat satu soalan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan neraka? Padahal soalan ni selalu dah, lama dah yang kita dengar. Allah buat syurga, sudahlah bagi kita masuk senang-senang, kan? Ni Allah Ta'ala buat neraka pula. Macam mana ni? Betul kata betul cara ni? Mana boleh sebut yang macam tu? Sebab Allah Ta'ala buat ni semua betul, kan? Maka tak apa, kita layan soalan yang macam tu, walaupun macam tak setuju dengan soalan tu, tak patut ajukan soalan yang macam ini. Namun mungkin ada beberapa orang yang kita anggap dah mereka ni keliru. Kelirulah Allah Ta'ala jadikan kita, Allah ni maha baik, maha penyayang. Ini macam mana pula dengan neraka dengan penuh azab ni, macam-macam jenis azab sengsara ini. Maka macam mana kita nak hurai persoalan yang macam tu? Allah Ta'ala jadikan neraka ni, tak berapa faham lah kami. Begitu kan? Tak apa faham lah. Rasa macam kita faham, mereka ni tak setuju dengan perbuatan Allah Ta'ala ini, yang Allah Ta'ala membuat suatu yang nama dia neraka. Yang kita tahu bahawasanya dalam neraka itu penuh dengan azab sengsara, bukannya nikmat. Satu lagi itu syurga, nikmat lah. Maka ketika kita nak menjelaskan hal ini, maka senang kita faham bahawasanya Allah Ta'ala ini, walau dia kata apa, Allah Ta'ala ini maha penyayang, ya, dia kait dengan Asma'ul Husna, yang kita dah sentuh hari itu tentang nama-nama Allah Ta'ala yang baik ini, Asma'ul Husna. Juga dalam nama-nama Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala juga ada namanya yang Maha Adil. Maha Adil ni kita nak kait dengan perbuatan Allah Ta'ala membuat yang namanya neraka ini. Jadi Allah Ta'ala ni dia maha adil. Yang ni kita tak boleh lupa. Yang mana sifat adil ini, semua kita manusia yang sehat akal fikiran amat berhajat kepada keadilan ini. Adil. Sebab lawan kepada adil itu zalim. Siapa mau kezaliman berlaku kepada dia, dia tak mau. Zalim tu kita sebutlah jahat, tindakan melampaui batas. Kita setuju ke tidak? Memang kita jawab tak setuju. Kita tak mau. Jadi kita mau apa dia? Kita mau adil, saksama dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala itu maha adil. Dalam erti kata, yang kata adil itu meletakkan sesuatu pada kedudukan yang sepatutnya. Itu kalau definisi kepada adil. Sebab itu bila kata zalim, apa dia? Meletakkan sesuatu pada bukan tempat. Zalim.
Bila sebut definisi macam tu, banyak kita lah yang melakukan kezaliman ini. Sebab apa? Sebab satu yang tak patut kita buat. Yang patut kena buat itu nama dia adil. Maka Allah Ta'ala yang maha adil ini, setelah mana Allah Ta'ala ciptakan semua makhluk dia, khusus kita lah sebagai makhluk yang terbaik dalam ciptaan Allah Ta'ala ini, maka sudah tentu ada perbuatan daripada kalangan hamba dia yang baik, ada yang jahat. Sudah tentu dah. Bila ada baik ada jahat, yang Allah Ta'ala ni maha adil, maka yang baik itu akan dapat balasan yang sepadan, serupa juga yang jahat balasan yang sepadan. Itu keadilan Allah Ta'ala. Takkan bila buat jahat Allah nak balas baik, takkanlah buat baik Allah Ta'ala nak balas jahat. Itu tidak adil kan? Oleh kerana itu Allah Ta'ala sendiri menyatakan tentang kita dalam Quran, yang mana kita ini asalnya daripada Nabi Adam alaihi salam, yang mana Nabi Adam alaihi salam pula di mana ciptaan dia. Allah Ta'ala ciptakan dia bukan di dunia, kemudian barulah diturun ke dunia. Maka Nabi Adam alaihi salam dengan isteri dia Hawa berada di syurga. Dengan takdir Allah Ta'ala, maka keduanya turun ke bumi. Dan Allah Ta'ala sendiri pun sebut dalam Quran, Nabi kita sendiri pun sebut bahawasanya tempat kita sebenar bukan sini, tetapi nanti di sana, iaitu syurga Allah. Lalu Allah Ta'ala bagi kat kita akal fikiran, dia bentangkan depan kita jalan baik, jalan buruk. Maka orang yang selamat, dia pilih yang baik lah. Akhirnya dia selamat. Maka masuk dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kita lihat sebuah hadis sahih, riwayat daripada Imam Bukhari bernombor 7280, daripada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa Nabi kata? Allah Ta'ala yang maha adil, maha penyayang ni, apa yang Nabi kata? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku ini masuk syurga. Nak kata Allah Ta'ala ni pasal pola nampak macam kejam, buat neraka. Bukan nak suruh kita masuk neraka. Bahkan Nabi kata apa dia? Semua umat aku, kita ni semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam syurga. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Ada yang tak mau nak masuk syurga. Qalu ya Rasulullah, para sahabat ni bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah yang tak mau masuk ke syurga itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepada aku, masuklah dia ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba. Orang yang bermaksiat kepada aku, maka dialah golongan yang tak mau kepada syurga. Jadi Allah Ta'ala buat neraka, Allah Ta'ala buat syurga. Siapa mau syurga? Taatlah kepada Nabi. Bila taat kepada Nabi, maka dia baca semua pesanan-pesanan Nabi. Apa yang disampaikan Nabi kepada kita, semua dia kena ambil tahu. Pasal apa nak kena ambil tahu semua? Sebab dia nak taat kepada Nabi. Yang akhirnya dia terima Allah Ta'ala, terima Quran, terima hadis beramai. Yang Nabi kata, siapa mau Allah Ta'ala sayang ke dia, maka ikutlah aku, niscaya Allah Ta'ala akan sayang kepada kamu. Jadi itu jawapan dia, di mana Allah Ta'ala buat neraka bukan suruh kita masuk, tapi ada yang pilih nak masuk. Mereka golongan yang disebut sebagai aba, golongan aba yang enggan nak masuk ke dalam syurga.
Kemudian kalau kita lihat kepada hadis yang lain riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni agak panjang sikit, serupa juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa Ibnu Mas'ud kata? Kunna ma'an Nabi fi qubbatin. Kami pernah berada dengan Nabi pada satu kemah yang agak sederhana. Ubah di sini iaitu kemah yang sederhana. Nak kata kecil tak, nak kata besar tak. Ini istilah yang ulama kata qubbah iaitu khaimah yang saghirah, yang kecil. Tapi faham kita bukanlah kecil sangat, sederhana kita terjemah. Faqala atardawna an takunu ruba'a ahlil jannah. Maka Nabi kata, maukah kamu bahawasanya kamu jadi 1/4 daripada ahli syurga? Mau ke tak mau? Qulna na'am, kami mau ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, atardawna an takunu sulusa ahlil jannah? Tanya-tanya 1/4 daripada ahli syurga, mau tak jadi? Dengar kata mau, maka Nabi pun tanya lagi, redakah kamu, maukah kamu menjadi ahli syurga 1/3 daripadanya, iaitu 1/3 ahli syurga? Jadi 1/3 dengan 1/4 mana banyak? 1/3 lah kan? Ni Nabi ni dengan psikologi dia, dengar-dengar mau nak masuk syurga kan? Nabi sebut pula 1/3 kan? Qulna na'am, oh maulah. Masuk lagi ramai yang nak masuk ke dalam syurga. Qala wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwaku di tangan Allah, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Maka aku berharap sangat-sangat. Jadi harap Nabi itu pasti kan? Kalau dalam Quran, kalau dalam hadis, bila kita baca, kita tahu erti dia, harap ni maksudnya sudah pasti. Pasti kamu akan jadi berapa? 1/4 ke 1/3? Nisfa, iaitu separuh daripada ahli syurga. Mana banyak? Banyak lagi lah yang ni. Separuh daripada ahli syurga. Syurga itu luah. Luah hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ada pokok dalam syurga, keliling dia sampai berapa puluh tahun, keliling satu pokok. Naik satu kuda, pusing pokok tu berapa puluh tahun. Nak lengkong pokok tu. Satu pokok dalam syurga tu bukan satu pokok, berapa pokok tu ada. Gambaran betapa luasnya syurga. Besar sungguh. Tapi Nabi kata pada jaminan kepada umat baginda, kamu akan masuk separuh daripada syurga itu, separuh lagi umat-umat yang lain. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihi salam, berapa banyak manusia ketika itu kalau campur. Tapi dengan kita, umat Nabi Muhammad ini separuh daripada penduduk atau penghuni syurga. Jadi Nabi bagi jaminan ni, wazalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah. Demikian itu kenapa syurga akan dimasuki oleh orang-orang yang hatinya, dirinya betul-betul berserah kepada Allah. Muslim sejatilah kan? Yang tidak fasik, yang tidak munafik, istighfar, taubat bagi elok sebelum mati. Mati dalam keadaan kita betul-betul sebagai orang Islam yang Allah Ta'ala redha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati sebagai seorang Islam yang tulen, yang sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, apa yang Nabi sebut? Penghuni syurga itu adalah mereka yang benar-benar berserah diri kepada Allah Ta'ala sebagai seorang Islam yang sungguh-sungguh, yang tidak dicemari.
dengan segala sifat-sifat yang tidak baik. Nanti dia akan jadi munafik, nanti dia akan jadi fasik sebagainya. Macam mana nak senang masuk ke dalam syurga? Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawr al-aswad. Nanti di padang mahsyar nanti kamu seumpama sehelai rambut putih. Kalau rambut putih ni macam kita kata uban lah. Selai rambut putih yang berada di atas kulit lembu yang berwarna hitam. Masuk di padang mahsyar nanti, jumlah orang kafir ni saujana mata mandang. Di tengah tu, celah tu, ada satu orang yang dianggap sebagai rambut putih itu tadi. Maksudnya apa dia? Maksudnya yang nak masuk ke dalam neraka nanti terlalu ramai yang nak masuk ke dalam neraka berbanding yang nak masuk ke dalam syurga. Syurga, dalam neraka lagi ramai. Tapi Nabi bagi tahu kat kita ni bahawasanya kita selaku umat baginda ni yang paling ramai dalam syurga. Yang masuk neraka kerana dia sendiri yang pilih. Bukan Allah Ta'ala kejam, bukan Allah Ta'ala zalim. Dia pilih sendiri nak masuk. Yang kita sebut tadi golongan yang abah, golongan yang tak mau nak masuk ke dalam syurga. Nabi kata ataupun kasya'ratis sauda fi jildi thawril ahmar, ataupun kamu seumpama rambut hitam yang berada di atas kulit lembu yang berwarna merah. Dalam satu riwayat lain dia kata kulit lembu yang berwarna putih. Jadi nampak hitam tu satu tu. Begitu. Bermaksud apa ni cerita bab lembu? Bukan. Bermaksud ramainya yang masuk ke dalam neraka berbanding syurga. Dan syurga pula majoritinya kita kata separuh, dan Nabi kata dia separuh, iaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis-hadis yang seumpama ini menjelaskan kepada kita Allah Ta'ala ni memang baik, pemurah, adil. Allah Ta'ala adil. Allah Ta'ala mau kita risau. Sebab apa? Sebab walaupun sikit kita buat kejahatan, dia ambil kira. Sikit je kejahatan. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran pun sama juga yarah. La sa'ni saja sikit je, tak apa. Baik dibalas baik, jahat pun dibalas walaupun sikit. Maka fahamlah kita bahawasanya Allah Ta'ala buat neraka bukan sengaja nak perosok kita masuk, orang tu sendiri yang pilih nak masuk. Adapun syurga memang Allah Ta'ala sediakan, kalau boleh semualah pakat masuk. Tapi ada celah yang nak masuk, golongan yang abah, yang tak mau nak masuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi